Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 24 Syaban 1443 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ghafir. Surah Ghafir ataupun surah Mu'min, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Sambungan kita bermula ayat 23 sehingga ayat 27, iaitu cerita Nabi Musa alaihi salam diancam oleh Fir'aun dan menterinya Haman serta seorang ahli korporat di zaman dia. Zaman siapa? Zaman Nabi Musa. Fir'aun dengan Haman itu serentak dua tu, satu masa. Adapun Qarun itu kumpulan lain, episod lain Qarun. Dia tidak sekali. Maka kita kena hati-hati, tidak tepat kita kata Qarun menteri keuangan Fir'aun, tidak. Dia muncul selepas Fir'aun tenggelam dalam laut Qalzum. Para jemaah sekalian, kita kena ingat kedatangan cerita Nabi Musa ini selepas ayat yang kita baca semalam, ayat 21 dan 22. Allah SWT cerita tentang arahan supaya mengembara di atas muka bumi untuk mengambil ibrah, mengambil iktibar, mengambil pengajaran. Dalam ayat, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwah. Orang dulu lebih kuat daripada kamu. Wa atharan fil ardi, kesan-kesan peninggalan mereka ada di atas muka bumi. Di antara kesan yang besar sangat yang kita nampak, iaitulah peninggalan mendiang Fir'aun. Mendiang Fir'aun, dia sendiri tak masuk dalam kubur. Barang-barang peninggalan dia yang paling besar sekali piramid, dan orang Mesir kumpul barang Fir'aun, nama dia Mathaf Fir'aun, Muzium Fir'aun ada sana. Jadi ayat ni Tuhan kata kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi, wa atharan fil ardi. Fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Jadi Allah Taala ambil tindakan ke atas mereka. Apa buat? Siapa dia ke orang tu? Orang yang Allah Taala suruh tengok salah satu daripada azhar, kesan-kesan peninggalan yang ada atas muka dunia ini, yang kamu kena ambil pengajaran, kena ambil iktibar, kena ambil ibrah, iaitulah mendiang Fir'aun. Mereka kafir, fa akhadhahumullah, Allah Ta'ala binasakan mereka. Mari kita tengok siapa dia ke tokoh yang Allah Ta'ala tonjolkan supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran ini. Tengok
Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, edisi Jawi muka surat 1024 ayat yang ke-23. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Balik semula kita kepada ayat 23. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan bukti mukjizat yang jelas nyata. Jadi ayat ni, dalam ayat ini Allah kata, aku hantar Musa dengan ayat. Apa dia ayat? Dengan makna mukjizat. Ayat ni semua boleh makna. Ada kata ayat ni jadi tanda, ayat dengan makna hujah, ayat dengan makna benda-benda, semua tu ayat. Sama juga kita hari ni. Ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang menjadi bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ni, depan kita ni dia panggil ayatun maqru'ah. Ayat yang dibaca. Ayatun maqru'ah. Adapun ayatul kaun itu dipanggil ayatun manzurah ataupun ayat musyahadah. Mana ayat kita tengok dengan mata kepala kita. Itu dipanggil ayat musyahadah, ayat manzurah. Adapun ayat Quran ni ayat maqru'ah yang kita baca. Kita mengembara dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan jiwa kita. Hak luar ni kita mengembara dengan apa? Dengan kaki kita. Allah Ta'ala, aku hantar kepada Nabi Musa dengan mukjizat dan hujah yang zahir, muzhirah lil haqqi, yang menzahirkan kebenaran. Berapa kata ayat Nabi Musa? Berapa? Yang pertama ayat Taurah, kitab dia. Yang kedua ayat dia, para pelajar, tanda dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 110. Wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Aku beri kepada Musa 9 ayat. Dengan apa ni, macam-macam ayat tu. Dengan kataknya, dengan darahnya, dengan gutunya, dengan kemarau. Ada 9 ayat yang telah kita sebut dalam siri-siri yang lalu. Maknanya ayat Musa ni ada 9.
Surah Al-Isra 101. 101 menyatakan ayat yang tersebut. Pergi buka dalam Isra. Nak gimana Allah hantar Musa kepada siapa? Kepada pok akak dia. Ayah akak dia Musa, itu Firaun tu, jangan main. Tapi pelik apa? Walaupun dia dibela oleh Firaun, tapi Musa mendapat wahyu daripada Allah. Allah kata, aku hantar Musa pergi kepada siapa? Kepada mendiang Firaun. Ila Firaun, kepada Firaun. Firaun ni gelaran kepada Maliku Misra, Raja Mesir yang memerintah pada waktu itu. Orang panggil Firaun. Nama dia ada kata Ramsis, ada kata Ibnu Ramsis. Ramsis, jangan pun nama Firaun tu, Ramsis. Jadi kalau siapa dia raja masa tu, nama dia macam kita lah, macam-macam lah nama, raja, ratu, gelaran-gelaran yang diberi. Setiap kumpulan ada gelaran dia. Zaman Nabi pun ada gelaran, macam Najasyi, Muqawqis, Kisra, Kaisar. Itu nama-nama gelaran pemerintah. Hak dan dengan zaman Nabi. Tapi hak Firaun ni dulu lama sih. Berapa lama beza Nabi Musa dengan Firaun, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia. Wa Haman, dan kepada menteri Firaun, nama dia Haman. Jangan buh ikut nama Haman ni. Bahasa jenis orang berat belakang ni. Dia Haman inilah penasihat Firaun yang merosakkan Firaun dan merosak dia sekali. Wa Qarun, satu lagi ahli, dia panggil ahli koprak besar, nama dia Qarun. Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Asal Qarun ni pengikut Nabi Musa. Dia menyeberang sekali ke laut lepas waktu Firaun tenggelam tu. Qarun, apa seorang lagi, mereka anak lembu ni, Samiri, ada sekali dah tu. Tapi apa boleh buat, dia ikut Musa, dia tak belajar dengan Musa. Allahul Musta'an. Kita hari ni pun kena belajar ibrah ni. Ada orang ikut ustaz tapi dia tak belajar dengan ustaz. Saya peminat ustaz, betul. Tapi apa yang ustaz cakap, apa yang ustaz ajar, dia tak ambil perhatian, tak ambil pengajaran. Ikut. Tapi tidak ikut. Ikut tak ikut dia panggil. Ikut kelas pengajian tapi tidak ikut dari sudut amalan. Ini berlaku lagu tu. Ini kata di para ulama, Allah Ta'ala sebut 3 orang ni contoh, dia panggil ikon pemimpin yang angkuh sombong, Firaun. Menteri penasihat yang tak bagus, Haman. Ahli koprak yang binasa, Qarun. Kita ni ada belaka 3-3. Kita ada penguasa besar, kita ada penasihat, kita ada juga ahli ekonomi. Mereka ini sepakat. Faqalu sahirun kazzab. Dia kata apa? Maka mereka, 3 kumpulan ini menuduhnya dengan berkata, Musa seorang ahli sihir, lagi pendusta. Allahu Akbar. Nya tuduh Nabi Musa ahli sihir. Sebab apa dia kata ahli sihir? Sebab bila Nabi Musa bawa mukjizat, tongkat dia yang sakti itu, campak tongkat jadi ular, kan? Tangan dia yang bercahaya, dia tarik tangan, keluar cahaya. Sihir je macam tu. Kebetulannya Allah nak uji mana-mana kaum, dia tengok kepada perangai kaum tu. Kaum Firaun ni banyak ahli sihir. Maka Tuhan hantar mari mukjizat macam sihir. Bukan sihir, macam sihir.
zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana zaman Nabi ni orang duk main penyair-penyair, suk uqas, majennah, apa lagi tu, tempat-tempat dia duk main pelawai syair, sastra. Allah hantar mari Nabi bawa Al-Quran. Dia kata macam kita juga ni, penyair juga Muhammad rupanya. Mana tuduhan-tuduhan itu begitulah keadaan. Mereka sepakat mengatakan sahir. Dia ni ahli sihir ni. Tongkat dia, tangan dia tu sihir. Kazab, pembohong dalam sangkaannya bahawa Allah hantar dia jadi rasul. Mana ada anak pungut Firaun jadi rasul? Ayolah, gila Musa. Itulah tuduhan dia. Dalam surah Al-Ankabut, tanda pelajar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 39, Allah gambarkan sekali lagi. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Jadi mereka ni istakbaru, sombong, angkuh dalam muka bumi ini. Mereka tak terlepas daripada hukuman Allah. Baik, kita pergi lagi kepada ayat 25. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina. Setelah Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami. Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Jumpa Fir'aun, dia jahat. Nabi Musa pun minta dengan Allah Ta'ala nak bawa adik-beradik dia Harun pergi sekali. Allah luluskan. Mari, pergilah dua beradik. Jumpa Fir'aun. Setelah Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami. Dia tengok mukjizat Musa. Apa jadi? Qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Maka mereka berkata dengan marahnya, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman yang mengikutnya. Bunuh. Dia ingat ke bila bunuh anak laki-laki, tak ada lagi lah tentera Islam. Dia nak ikut Musa, ada budak-budak perempuan yang dijadikan hamba, jadi amah, jadi bibi, dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Itu usaha dia lah. Kono-kononya pandai sangatlah Fir'aun tu, kan? Kono-kononya pandai sangatlah dia. Nabi Musa bawa mari keterangan yang nyata, dia nak bunuh pula anak laki-laki, anak-anak orang yang beriman di kalangan pengikut Musa. Biarkan anak perempuan, kita jadikan mereka ni sebagai bibi, sebagai hamba-hamba yang tak ada apa. Ayat ini tanda pelajar. Surah huraian dia ada juga dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 127. Suratul A'raf 127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum. Tak apa, biarkan Musa, aku akan bunuh anak-anak laki-laki mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, kita akan biarkan anak perempuan. Wa inna fawqahum qahirun, kita gagah. Musa tak boleh lawan kita. Sombong Fir'aun, jumpalah engkau. Bila Fir'aun sombong, angkuh, Allah jawab. Tengok dalam ayat kita. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Allahu Akbar. Dan tetapi usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam
dalam kesesatan dan kebinasaan saja. Tak ada apa pun Fir'aun. Kan? Yakni kemenangan tetap diberi Allah kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Maknanya Fir'aun tak usah duk cakap besar lah. Aikadu hadhil makidah. Segala perancangan jahat yang dirancangkan oleh Fir'aun itu, yang mereka sangka mereka boleh bunuh anak laki-laki, hidupkan anak perempuan, menyebabkan Nabi Musa tak kuat, mereka duduk jadi hamba Fir'aun sepanjang hidup. Allah kata tipu daya mereka itu batil, mudmahil, akan hilang tak lama lagi. Dan Fir'aun tidak tercapai cita-cita dia, tak capai. Dia mati, nak capai apa? Allahu Akbar. Dalam surah Ghafir ayat 37, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Tipu daya Fir'aun tu tak gagal, tak jadi apa. Biarkan dia sengih suka. Dan kono-kononnya pandai sangat dia. Bijak sangatlah mu Fir'aun ye. Rasa bijak tapi tak berjaya. Macam kita hari ni juga, kadang-kadang kita rasa bijak, strategi sana strategi sini, tapi strategi kita pun tak berjaya juga, sebab kita rasa je bijaknya, tak bijak-bijak pun kita. Dan kita rasa bijak tapi tak semestinya kita bijak. Baik, tengok ayat 26. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Fir'aun menyatakan kebimbangan. Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya. Fir'aun duk bercakap dengan rakyat dia, pengikut dia, menteri-menteri dia, biarkanlah aku membunuh Musa. Aku nak bunuh Musa. Kamu jangan larang. Walaupun dia tu anak angkat aku, tapi aku nak bunuh. Dia kacau sudah. Dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya, minta pertolongan. Musa nak berdoa, doalah. Mana jadi doa dia? Konon-kononnya. Berani Fir'aun cakap. Kenapa dia nak bunuh Musa? Tengok, Fir'aun berselindung di sebalik akidah, mantapkan akidah Bani Israel. Kita hari ni pun jangan macam-macam mantapkan akidah ni. Kita duk berdoa prosen. Fir'aun buat juga. Fir'aun kata apa? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukarkan agama kamu. Jadi Fir'aun nak buat program mantapkan akidah, takut bimbang Musa tukar agama pengikut-pengikut dia, dia jadi Islam belaka. Au an yuzhira fil ardil fasad, atau ia menimbulkan kerusakan di muka bumi. Boleh jadi Fir'aun buat huru-hara Musa buat kerusakan atas muka bumi. Itu angan-angan Fir'aun yang tak kesudahan, tak kesampaian. Baik, munasabah ayat ini, setelah Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang perbuatan Fir'aun, tindakan Fir'aun ke atas pengikut Nabi Musa dengan menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan, maka dia pun tengok tak berjaya juga. Kalau macam ni aku bunuh Musa teruslah. Fir'aun kata da'uni aqtul Musa. Aku nak bunuh Musa sendiri. Kalau bunuh pengikut, Musa ada beranak ni lahir ni besar, ikut pula. Kita tell dia selalu senang. Fir'aun kata kita nak potong umbi, jangan potong dahan, kata orang. Maknanya kalau kita tak selesaikan masalah Musa ada, macam ni juga jadinya.
Maka dia kata, da'uni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Sombong kau. Dia kata, biarlah Musa berdoa dengan Tuhan dia. Dia ada Tuhan, dia sangka dia tu Rasul. Kita tengok cara mana Tuhan dia nak sekat aku daripada bunuh Musa. Hai Fir'aun, buah besar mu Fir'aun. Fir'aun kata apa? Aku inni akhafu an yubaddila dinakum, aku bimbang. Ini dia panggil tindakan bersebab. Tindakan bersebab. Aku bimbang. Bimbang kalau aku biarkan Musa lagi an yughayyira dinakum. Dia boleh ubah pegangan kamu dengan sihir dia. Boleh ubah dengan kamu dengan sihir dia. Mana Firaun bercakap juga masalah pegangan akidah ni rupanya. Kita ini pun jaga hati-hati tuan-tuan. Kita akidah Ahlus-Sunnah ni akidah orang yang berpegang dengan sunnah. Wak mari pula ajaran pelik-pelik, dakwa dia tu pembawa sunnah. Orang yang ajar sunnah Nabi ni tak sunnah pula. Macam-macam dunia nak terbalik nak kiamat ni. Jadi kita hati-hati, kita belajar ibrah daripada Firaun. Firaun pun nak dapatkan apa? Nak jaga juga akidah umat dia, takut Musa kacau. Au an yuzhira fil ardil fasad, atau menzahirkan Musa menzahirkan kerusakan di atas muka bumi ini. Apa rusak? Rusaknya Musa nak rampas kerajaan dia. Ya, tu ya dia rusak-rusak tu. Tak ada rusak apa kalau tidak. Musa baik-baik je, tenang je Musa. Awak yang gelabah. Baik. Bila Nabi Musa dengar Firaun sudah mau kacau dia. Nak bunuh dia, dahlah bunuh anak-anak Bani Israel, nak bunuh Musa pula. Maka Nabi Musa berdoa. Dengar ni para pelajar sekalian, kalau kita dengar orang jahat-jahat nak khianat pada kita belajar doa, minta perlindungan dengan Allah. Jangan minta dengan jin, jangan minta dengan hantu syaitan, jangan lagi minta dengan batu nisan, minta dengan Allah Azza wa Jalla. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Dan serta mendengar ancaman itu, Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tengok Nabi Musa main psikologi. Tuhan aku dan Tuhanmu, Fir'aun. Bukan Tuhan orang lain. Mu kena sedar, Allah itu Tuhanmu. Dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takabur, yang tidak beriman kepada hari hitungan amal. Nabi Musa kata, maka ayat ini mengajar kepada kita para pelajar sekalian. Mengajar apa? Mengajar kepada kita supaya sentiasa minta perlindungan dengan Allah. Musa kata, wa qala Musa inni astajiru wa a'tasimu bi rabbi. Aku minta perlindungan, minta penjagaan dengan Allah Azza wa Jalla daripada semua puak-puak mutakabbir yang sombong, yang besar diri, yang tak mau menerima kebenaran, yang tidak beriman pada hari kiamat. Maka Allah Ta'ala yang balas mereka. Aku minta perlindungan Allah. Allah serah ke Tuhan. Jadi kita kena belajar. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, di antara doa yang dibaca dalam riwayat itu, Allahumma kfina syarrahum, Allahumma kfini syarrahum. Bila kita dengar ada orang nak khianat kepada kita, nak khianat kepada Islam, nak khianat kepada apa saja yang baik-baik ini, kita kata Allahumma kfini, ataupun Allahumma kfina syarrahum. Allahumma kfina, ya Allah jaga kami, selamatkan kami daripada kejahatan mereka, pembohongan mereka, kebohongan mereka, kejahatan mereka. Minta berlindung. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, tanda doa ni. Nabi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu
menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Nabi kita bila dia takut mana-mana kaum nak mengancam dia, dia baca doa ni. Baca belakang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Kata lagi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan kuasamu tu duduk di tengkuk mereka. Mana senang ya Allah Ta'ala nak binasakan pokok jahat tu. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Tengok dalam kitab perisai Muslim, cari doa apabila takutkan musuh, dalam tu ada. Boleh amal, boleh baca. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dan lain-lain dengan sanad yang baik, sanad yang sahih. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita telah berdoa, kita telah minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tamatlah ayat kita ni, episod yang pertama, cerita Nabi Musa di dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 28. Tetapi sebelum kita break, jangan lupa kita cari dulu 5 faedah daripada ayat yang besar ini. Al-fawaid al-tarbawiyah wal-ilmiyah. Faedah yang pertama, tulis ni pelajar. Faedah yang pertama, ayat 23, walaqad arsalna Musa biayatina, walaqad arsalna Musa biayatina. Kami telah hantar Nabi Musa dengan mukjizat, tanda-tanda yang kami berikan kepada dia, yang menunjukkan benarnya dakwah Nabi Musa. Ayat ini ditafsir oleh Nabi SAW dengan hadisnya. Sabda Nabi SAW, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar. Tidak ada mana-mana nabi dari kalangan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah Ta'ala beri pada mereka ayat. Dia panggil mukjizat. Mukjizat yang pelik ini yang menyebabkan manusia akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang kepala dia baik, tidak kerah kepala, dia akan beriman. Hak kerah kepala, gitulah, buat mari apa pun tak jadi apa dah. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, dalam itu dia panggil ayat bayinat. Ayat yang Allah Ta'ala hantar mari Nabi Musa AS dengan mukjizat yang cukup nyata untuk manusia boleh menerima dan beramal dengan apa yang telah beriman dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua tanda. Ayat yang ke-24. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun. 3 nama tokoh besar dunia, makhluk perusak yang berat atas dunia ini. Jadi Allah Ta'ala hantar bagi Nabi Musa kepada Zu'ama. Kenapa disebut 3 ya? Sebab 3 tu kepala, yang lain tu pengikut. Maknanya risalah itu tidak dihantar kepada 3 orang tu ya, tapi dia hantar kepada seluruh manusia pada zaman itu. Bal ila ali Fir'aun semua. Tapi oleh kerana dia itu ketua,
maka ketua lah yang disebut nama. Baik. Kata di ulama tadabbur lagi, Allah Ta'ala gambarkan 3 kepala besar ni, dia panggil 3 kategori watak manusia. Watak manusia. Watak Fir'aun, watak penguasa yang mutlak. Diktator besar dunia, Fir'aun. Yang kedua, watak penasihat, dia panggil Al-Wizarah, menteri. Duduk di mana? Duduk di Haman. Yang ketiga, watak korporat, siapa dia? Qarun. Jadi ada kalanya watak-watak itu daripada kekuatan tubuh badan. Jadi sebab yang pertama kerajaan, sebab yang kedua kementerian, sebab yang ketiga harta. Sebab itulah kadang-kadang tu dia tu tunjuk dia kuat. Dalam ayat Fussilat dia kata waman man asyaddu minna quwwah. Orang yang lebih kuat daripada kita, kuat dari segi tubuh, fizikalnya kuat. Macam-macam lah kekuatan. Jadi Allah Ta'ala tunjuk pada kita ikon contoh-contoh kekuatan manusia di atas dunia. Dia kata apa? Dia kata apa? Qalu sahirun kazzab. Tu ya perangai apa dia. Boleh kata kalau kita senarai pendek, tuduhan-tuduhan orang kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dulu tak banyak. Sahir, kazzab, gila, tamak. Itu ya dia. Itu ya tuduhan dia. 3-4 tuduhan dia, tak banyak pun. Boleh buat analisa para pelajar, kan? Jadi kenapa dia guna sahir? Tujuannya nak suruh orang tak ada apa pun. Hak Nabi Musa bawa tu biasa-biasa je tu. Ahli sihir lain pun ada juga. Dia nak memperlekehkan apa dia ni, kehebatan mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Padahalnya tak rekeh tu. Besar tu bukan main-main. Tapi dia cuba nak memperlekehkan supaya apa? Supaya apa? Supaya mereka tak nampak kehebatan Nabi Musa. Macam kita hari ni memperlekehkan orang main-mainnya. Gitu kurang. Baik. Yang ketiga, mereka kata apa? Qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu. Kita bunuhlah pengikut anak-anak pengikut Nabi Musa tu. Jadi Allah Ta'ala beri peluang Fir'aun tunjuk kuasa itu nak uji sebenarnya. Nak uji orang yang beriman. Nak uji orang beriman sabar ke tidak. Boleh je Allah Ta'ala nak lumpuhkan tangan puak-puak tentera Fir'aun yang nak bunuh anak orang Islam tu. Tapi Allah biarkan sebagai ujian nak angkat darjat mak ayah budak-budak ni. Allahu Akbar. Tapi bila mari ujian ni bukan senang tuan-tuan. Berat ujian ni. Kita bercakap senang kan, nak bercakap mudah, tapi tidak semudah yang kita cakap. Tidak semudah yang kita cakap. Maka Allah kata apa? Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Perancangan jahat puak kafir itu sesak belaka tu. Kata di para ulama, ayat ini memberi khabar gembira yang lengkap kepada orang mukmin bahawa puak-puak kafir ni bijak setakat mana pun, mempunyai ahli strategi, pakar tu pakar ni, banyak juga yang tak terpakai. Orang Kelantan kata dia ramai pakar tapi banyak hot tak pakar. Tulis balik kata-kata Kelantan ni. Tak. Mereka mendakwa ramainya pakar, tapi keputusan dia tak pakar, maknanya tak ada faedah mana. Itu mana orang Kelantan kata, kalau kata tak pakar dia tu, mana tak ada faedah mana orang kata. Na'udzubillah, kita minta berlindung daripada jadi tak pakar. Kita nak jadi pakar, bukan tak pakar. Maka Allah kata apa ni? Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan bagi orang beriman. Perancangan Fir'aun bawa dia dalam laut. Na'udzubillah. Dalam suratul A'raf 128 Allah kata wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu bagi orang yang bertakwa. Baik. Kita pergi kepada yang keempat daripada ayat faedah kita ni. Tengok ayat 27. Bila Fir'aun dah mula mengisytiharkan dia nak bunuh Musa,
Musa pun minta berlindung dengan Allah. Wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum. Aku minta berlindung dengan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu, hei Fir'aun. Bukan Tuhan aku saja, Tuhanmu sekali. Jadi kita kena ingat dalam tafsir tadi kita dah sebut satu lagi poin besar yang tak boleh kita tinggal ni, poin ni, iaitulah poin Nabi Fir'aun buat kenyataan dia nak bunuh Musa sebab apa? Sebab takut menyeleweng akidah. Jangan main. Kita hari ni pun macam tu juga, ni ada orang nak dakwa nak jaga akidah, tapi buat mari hok pelik-pelik lagi, hok tidak diajar oleh Nabi SAW. Jangan duduk main dakwa tak terkalu gitu. Maka Nabi Musa AS, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Ini dia panggil adat para Nabi SAW, bila dia cakap untuk dia dulu. Rabbi, Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Jadi bila kita kata tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni Allah di bawah satu bumbung, di bawah koridor yang sama. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran satu. Tapi kenapa kita mau kelahi sama kita? Ini kita kena belajar uslub dakwah. Musa dia attack Fir'aun, Rabbi wa rabbikum, Tuhan aku dengan Tuhanmu. Kenapa kamu sombong? Fir'aun tak mau terima. Jadi kita balik kepada kehidupan kita ini pun, kita bertuhan kepada Allah yang satu, Nabi yang sama, Quran yang sama. Tapi bila kita kelahi, macam kita tidak bersama. Ini yang jadi masalah pada kita. Jadi ada benda cabang-cabang yang boleh diperselisihkan, telah pun menjadi perselisihan di kalangan ulama daripada dulu lagi sampai ke sekarang. Maka ketika itu kita bincang betul-betul, tengok mana yang lebih tepat dengan sunnah Nabi. Bukan semua khilaf tu muktabar belaka, jangan. Kalau kata semua khilaf tu boleh khilaf belaka, habis mana benda atas dunia tak ada khilaf je. Maka Nabi Musa AS khitab dhamir telah menggunakan perkataan Rabbi wa Rabbukum. Dan jangan lupa para pelajar sekalian, kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang takut pada Allah, semua perkara iltija ilallah, kita mintalah perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla, jangan cari benda-benda lain, jangan doa jaga orang lain. Jadi di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim, sentiasalah kita minta perlindungan Allah daripada syaitan jin dan syaitan manusia yang kacau kita. Baiklah, yang itu yang keempat dah kan. Dan yang kelima, Nabi Musa AS juga kata min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Punca kerusakan atas dunia itu mutakabbir, orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur. Itu punca. Maknanya sebab apa takabur? Takabur ni Nabi sendiri SAW telah menafsirkan makna takabur, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang takabur itu iaitulah orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu makna takabur. Macam dalam ayat ni, mendiang Fir'aun bukan sekat dia tolak dakwah Nabi Musa, dia hina Musa lagi. Mu ni anak pungut, kamu ni macam-macam, pembohong, sahir. Jadi kita hari ni jangan jadi manusia takabur, manusia angkuh. Bila orang cakap, buka celeklah mata tengok. Ni bila kita kadang-kadang kita ketaksuban yang melampau, kita pergi buka pintu-pintu fitnah pada masyarakat dengan ajaran yang pelik-pelik, konon-kononnya nak jaga akidah umat. Akidah umat apa? Bawa mari orang-orang yang duduk menentam, duduk bercakap pelik-pelik, maki sana, maki sini. Kita kata itu bukan penjaga akidah, itu adalah orang yang mencelarukan masyarakat lebih daripada akidah kita nak. Jadi banyak ilmu yang kita belajar dalam teknik yang digunakan oleh Fir'aun ini memang gagal, dan teknik yang sama digunakan oleh penguasa-penguasa di seluruh dunia untuk nak merusakkan, menjatuhkan lawan ataupun orang yang mereka tak suka. Wallahu alam. Jauhkan diri daripada sifat takabur. Marilah kita bertawaduk, tunduk dan akur kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi SAW,
berdasarkan kepada tafsir ulama salafus saleh yang telah diperakui kebenaran dan juga kesahihan ajaran dan kepahaman yang mereka bawa. Jadi setakat itu dulu, kita sambung lagi cerita Nabi Musa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.